Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. Tabaraka wa salama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, Allah lah Tuhan kita, ada Tuhan dan Allah. Dan dia kekal wujud, tidak ada diperanakan dan tidak beranak. Satu hari semua manusia ini makhluk mati, dimatikan oleh Allah. Dia yang mencipta kita, dia yang membinasakan kita. Tapi dia tidak binasa dan dia tidak dijadikan. Kita tak boleh pakai akal dalam hal ni. Orang pakai akal kata kita dijadikan, siapa pula jadikan Allah? Itu orang pakai akal. Iman ni tak boleh pakai akal. Tak boleh kata kita dijadikan. Allah siapa yang jadikan? Siapa cakap tu? Lawyer perempuan apa? Siti Kasim. Ini orang pakai akal. Semua dia pakai akal. Jadi manusia bila pakai akal, maka dia tak boleh dapat agama. Agama ni bukan boleh pakai akal dalam maksudnya bila diberitahu satu perkara, kita kena terima dia. Dia tak boleh pakai akal untuk menerima dia. Maksud itulah tak pakai akal pun. Allah tak beranak, tak diperanakkan. Itu kena diterima, tak boleh pakai akal. Kita kata kita dijadikan, siapa pula jadikan Allah? Tak boleh. Allah tu satu. Kita ada pakai akal nak kata kenapa satu. Agama ni dia kena terima Allah tu satu. Jadi orang-orang yang tidak mau terima Allah sebagai Tuhan, dia buat macam-macam Tuhan, sekutukan dengan Allah. Ataupun mereka kata ini bukan Tuhan tapi alat untuk sampaikan ke Tuhan, ke Allah. Jadi berbagai alasan diberi. Itu pakai akal. Tuhan itu Allah, tak boleh buat lain, tak boleh pakai akal. Tak boleh cakap ada Allah, ada Tuhan dan selain Allah. Sebab tiada Tuhan melainkan Allah, kena kita cakap kenapa tiada Tuhan melainkan Allah? Kenapa sebab tak ada? Itu mula menggunakan akal. Itu orang tak nak agama tu. Saja-saja buat akal untuk tidak mau beriman kepada Tuhan yang satu. Jadi di alam akhirat Allah beritahu, mana Tuhan-Tuhan yang kau sekutukan tu? Pergilah cari. Bukan Tuhan cakap, malaikat cakap. Malaikat yang mengheret dia ke neraka. Tanya mana dia Tuhan-Tuhan yang kau sekutukan? Pergilah cari dia untuk selamatkan kamu dari azab neraka. Jadi tentu sekali mereka tak dapat cari. Yang kata dia, mereka telah tinggalkan kami dalam kesusahan. Sekarang kami, yang tuan-tuan dulu tu telah tinggalkan kami. Itu jawapan dia. Sebenarnya tuan-tuan tu tak ada, dibuat-buat. Semua ni dibuat-buat, dia bukan ada. Batu tu Tuhan, you cakap dia Tuhan,
duit Tuhan, apa ni, wang tu Tuhan. Kamu cakap dan kamu buat dan kamu kata, bukan dia Tuhan. Semua tu tak ada Tuhan, tapi kamu kata dia Tuhan. Jadilah dia Tuhan kamu. Sebenarnya dia tak ada. Duit tu bukan Tuhan, tapi kamu kata dia Tuhan. Kerja kamu tu bukan Tuhan, kamu kata dia Tuhan. Jadi bila ditanya mana Tuhan-Tuhan kamu yang kamu sekutu, mana nak dapat? Benda sebenarnya tak ada, dicakap saja ada. Jadi waktu tu dicakap Tuhan-Tuhan tu telah tinggalkan kami. Tuhan-Tuhan tu tak ditinggalkan dia. Memang tak ada Tuhan tu. Jadi kerana tak ada, nak cakap apa kat malaikat, mana Tuhan-Tuhan? Terpaksalah jawab. Yang menipu, yang Tuhan tu telah tinggal kami dalam kesusahan. Tak ada siapa lagi nak bantu kami sekarang. Jadi apabila manusia dia lihat azab Allah datang, waktu tu dia cakap, aku beriman kepada Allah, Tuhan yang satu. Maka pada hari ini aku tinggalkan segala yang aku dah sekutukan dia dengan Allah. Waktu dia lihat azab Allah. Tapi Allah kata iman tu yang tak diterima, tak ada kesan, tak ada faedah bagi dia. Yang dia berkata waktu dia lihat bala datang kat dia, seperti mana Fir'aun ni, bila dia ditenggelamkan, dia berkata aku beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Dia beriman kepada Tuhan Musa dan Harunnya, dia tak beriman kepada Musa dan Harun. Jadi begitu dia beriman kepada Tuhan yang satu. Tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku mempersekutu. Agama ni dia tak boleh beriman kepada Allah aja. Dia juga kena beriman kepada yang dihantar oleh Allah untuk mengajak mereka orang. Kerana apa? Perintah-perintah yang Allah beri kepada manusia tu kena ikut cara Nabi-Nabi. Baru ada agama, baru ada keselamatan. Kalau orang percaya Quran aja, tak percaya Rasul, tak percaya hadis, mana boleh dia dikatakan beriman? Jadi Fir'aun nak beriman kepada Tuhan Musa dan Harun aja. Ikut Musa tak nak, ikut Harun tak nak. Jadi kata Allah orang-orang ni, Allah tak bagi taufik bahawa iman mereka tu tidak ada harganya, tidak boleh selamatkan mereka dari azab. Waktu itu juga mereka telah hancur, dihancurkan oleh Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mau kita terima apa dia bagi tahu kita. Tak boleh pakai akal nak beritahu kenapa pula. Siapa pula kamu yang nak lawan Tuhan, nak guna pula. Allah kata aku tidak beranak dan tak ada diperanakkan. Lepas tu kita guna akal. Allah kita diperanakkan, siapa beranakkan Allah? Kau tak boleh jawab tu. Kau kena beriman kepada surah tu. Kamu tak beriman ayat tu je kamu dah kafir. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Orang Kristian di Indonesia mereka tak boleh baca surah ni kerana dia menyinggung perasaan kaum lain. Ya, orang di Indonesia, orang Kristian tak boleh baca surah ni sebab mereka percaya Allah dia anak. Kalau dulu satu hari semua orang sibuk kat Malaysia, orang Kristian nak panggil Tuhan tu Allah, kan? Tiba-tiba je sibuk nak panggil Allah. Kalau kamu panggil dia Allah, Allah tu tak ada anak. Jangan kata Allah ada anak, sebab kul huwallahu ahad. Kalau kamu kata Allah tu ada anak, dia menyinggung kita. Kamu kata Tuhan tu anak, ada anak, Tuhan tu bukan Allah. Tapi kalau kamu mau percaya Tuhan tu Allah, kamu boleh kena percaya Tuhan tu tak ada anak. Allah begitu. Jangan pula pakai nama Allah, tak percaya pula dia ada anak. Itu namanya kelentong.
cuba nak membuat orang Islam lain yang percaya tiada Tuhan melainkan Allah, percaya ada anak macam kamu. Allah tak ada anak. Kalau Tuhan ada anak, Tuhan kamu. Tuhan yang kamu fikir Tuhan tu, dia ada anak. Jadi dia tak boleh. Ada. Tapi di Indonesia dia orang pakai Allah juga. Banyak Arab-Arab je. Allah. Jadi Tuhan ni banyak nama. Salah satu nama dia Allah. Allah tu tak ada anak dan tak ada diperanakan. Dia satu. Kau tak boleh tanya, kau kena percaya. Kalau kau tak percaya, kau kafir. Allah kata ada akhirat. Kita fikir mana akhirat? Dia tanya. Tunjuk. Ada lagi. Kita pun terima. Adanya hari kebangkitan. Adanya hari di mana kita dibangkit. Kita boleh ragu-ragu tu. Kita boleh kata, mana bukti dia? Nak buat sains lah. Kita buat kajian sains. Tuhan punya ayat tak boleh. Tuhan punya ayat semua dalam Quran tak boleh buat sains. Terima. Memang kita tak boleh nampak. Dan beriman tu, yang dimaksud oleh Allah tu, pada benda tak nampak lah. Allah bagi tahu di kubur ada seksa kubur. Rashidi cakap, mana? Tunjuk. Rashidi cuba nak belagak. Macam dia agamawan sangat. Mana dia Amir Sa'ad? Tunjuk. Amir Sa'ad kata ada azab. Mai, kita masuk kubur, gali dia. Saya tengok betul-betul ada. Dah, terperanjat pula si Rashidi yang tak nak beragama. Tiba-tiba Allah nampak kan. Berbanyak kubur yang keluar api. Kubur ada ular. Tapi kebanyakan tak adalah, Allah tak tunjukkan. Kisah-kisah. Dia tengok kat kubur orang tu, dia gali kubur. Dia tengok lubang, dia tengok ada benda. Benda tu ular keluar. Kita sini tengok dulu kubur air. Kelima dia. Dalam kubur dia ada. Buang air tak kokoh. Masuk je lah ke air tu. Api Allah boleh buat. Allah nak tunjukkan. Air, lintang, pukang semua yang nak masukkan orang tu. Api pula. Jadi Allah nak tunjuk boleh. Dia takkan nak tunjuk semua. Benar. Dalam kubur tu ada azab. Dia sama ada salah satu taman syurga ataupun neraka. Sebagian neraka. Jadi orang yang beriman tu dia masuk kubur, maka dia dibuka pintu untuk beritahu dia, ini tempat kamu syurga yang kamu akan pergi. Gembira betul dia. Macam tak tahan nak pergi. Dan ditunjukkan dia neraka, ini tempat yang kamu telah diselamatkan. Macam mana Yazid punya kubur? Yazid tahu macam mana keadaan dia. Adakah kubur Yazid tu taman syurga ataupun neraka? Itu kita mau fikir je. Jangan fikir kubur kita taman aja. Pasti pun. Apa akan jadi pada kubur? Jadi yang dikatakan api tu dalam kubur, ular tu, lipan, air itu semua amal buruk kan, yang Allah tukarkan. Jadi yang menjadi api membakar kita tu di kubur, panas, semua amal kita tu ditukar amal. Amal buruk kepada itu ada, amal baik kepada rahmat. Orang di padang mahsyar, tempat yang sama, ada orang sejuk, mahsyar juga, tak ada berpeluh-peluh dia. Dia berada di naungan aras. Dan dia di mahsyarnya, tapi dia tak lama. Orang lama je. Ini semua dia tak faham tu. Kenapa pula tempat yang sama ada yang rasa lama, ada yang rasa panjang,
Ada yang berpeluang, ada yang tidak. Sebab yang menukar jadi semua tu lah amal kita. Jadi di dunia ni, sebab itu kita kena buat amal baik. Yang kita bawa ke akhirat, ke kubur, di masyar. Bukan duit kita. Bukan burger kita. Macam semalam dapat 8 burger dihantar oleh mak dia dari Kajang, mengingatkan anak dia kelaparan. Kan? Jadi bagi dia 8 burger. Untuk anak dia bertambah gemuk lagi. Jadi dia bukan itu yang akan ni amal dia. Duit, tanah yang Rashidi sama abang dia berdua tu ditinggalkan tanah, 2 orang tu dah hampir-hampir nak bergaduh dah. 2 je, ada orang 6 anak tinggal, lagi kuat bergaduh. Ada abang yang tua nak semua bagi sikit-sikit daripada adik dia. Macam Hanzalah ni ada 4 adik-beradik. Harta bapak dia tinggal, dia cakap dia jaga, yang lain sikit je pak. Itu yang dia tak nak berapa kerja sekarang. Jadi tu harta benda tu tak boleh buat apa-apa kat dia. Dikubur di masa tu tak boleh buat. Dan tak ikut dia ke kubur pun. Mana? Hari ni orang mati COVID-19 ni, tak ada orang hantar dia ke kubur. Semua ni takut. Orang yang buat ni pun berpakaian semua supaya jangan ada jangkitan. Dia orang kata lebih teruk pada AIDS lagi. Lebih kurang lah tu jenis tu yang takut berjangkit. Mana ada ikut? Mana ada orang ikut? Tak apa, bukan yang masuk ke dalam tu bukan orang, bukan harta dia, amal dia. Jadi orang yang mati COVID tu pun ada amal, orang yang tak mati dengan COVID tu pun ada amal. Jadi yang berharga pada kita amal kita, dan amal kita tu akan jadi baik bila ada iman. Itu sebab Nabi tak cakap iman akan ikut, tak amal ikut. Tapi amal tu dia baik atau buruk. Amal Yazid buruk sebab iman dia lemah. Iman kuat, amal jadi baik, itu yang masuk. Jadi bila baik dia tukar jadi taman syurga. Yang buruk jadi api. Jadi kita tak boleh salahkan siapa. Kita tak boleh salahkan Allah. Allah bakar saya dengan api. Bukan, yalah Allah bakar api, tapi itu api amal kamu. Yang buruk yang ditukar jadi api, dikubur, di masyar dan di neraka. Kenapa dalam sangat neraka orang hipokrit tu? Orang munafik tu. Di dasar neraka. Amal dia terlalu buruk. Orang munafik ni tahu, orang lupa Islam tahu. Semua orang tengok sebiji Islam. Dan orang panggil dia orang Islam. Tapi Allah panggil dia orang kafir. Kenapa dia bawah sangat tu? Dia Islam, sebab dia menipu Allah tu. Allah SWT ni sangat marah orang tipu dia. Tipu orang dia tak berapa marah sangat Allah. Marah juga kita tipu orang. Tapi tipu dia memang marah. Sebab macam Allah tak tahu Allah ni. Mereka yang tipu Allah ni macam ingat Allah tak tahu. Kita jangan tipu Allah. Tipu orang boleh. Itu pun tak boleh juga, tapi tak berapa teruk sangat lah. Macam Rashidi tipu saya. Boleh lah. Dia berzina, dia kata saya tak ada. Sufian berzina, dia kata not sure. Umpama tu kan, tipu saya lah tu. Tapi kita berpakaian, berlagak, bercakap pada orang lain Islam, tapi sebenarnya kita bukan Islam. Kita sebenarnya nak dunia.
Kenapa orang-orang kafir Mekah, Madinah tu masuk Islam? Sebab dia nak harta. Sebab orang yang dapat harta lepas ganimah tu, orang Islam je, orang bukan Islam dapat. Jadi mudah nak dapat harta, saya masuk Islam. Tapi sebenarnya mereka di belakang berkumpul, merancang untuk membunuh Nabi, nak mengeluarkan Nabi. Tapi dia di kalangan orang yang dikatakan Islam. Itu Allah marah. Mereka menipu Allah, menipu Rasul, menipu orang beriman. Menipu Rasul, menipu beriman, jangan tak buat apa. Dia menipu Allah. Jadi orang kafir yang betul-betul kafir tu, dia tak menipu Allah, dia kafir. Dia pun, orang pun tahu dia kafir. Tapi yang kita tak tahu tu, yang sebenarnya dia kafir, tapi dia tunjukkan bahawa dia Islam. Kerana amalan menipu ni, menipu Allah ni, bawah dia. Tentu sekali di bawah neraka tu, azab pedih bukan azab makin kurang tu lah. Makin dalam. Jadi lagi di neraka bawah dia, tapi lagi teruk dia punya azab dia daripada orang munafik ni, orang yang tukar ayat Allah, tulis lain. Macam Taurat, Injil, tulis lain. Itu lagi Allah marah lagi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tak mahu ayat-ayat dia ni ditukar. Kerana dia hantar bagi tahu ayat ni untuk supaya manusia amal dan jadi baik. Bila dah tak betul ayat tu, dia pula yang menukar apa yang aku hantar. Kata Allah, kalau Muhammad tu tukar ayat aku, kami patahkan tengkuk dia tu. Kamu jangan ingat Muhammad boleh tukar ayat kita, kami patah pula. Itu semua ayat Allah tu, perkataan Allah, Quran ni. Tak ada siapa Allah benarkan lah menukar dia sesuka. Patah kan dia. Jangan cuba nak tulis Quran cara kita lah, tafsir dia dengan faham kita. Nanti dipatahkan ya. Sebab Quran ni perkataan dia. Dia turunkan Quran ni untuk kebaikan hamba dia. Tapi sekarang ni orang tak faham Quran, baca je. Kalau ditafsir pun salah tafsir Quran. Orang tu pun bukan dia buat dengan intentionally, dia tak tahu, tapi nak buat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mahu kita beriman hanya kepada Dia. Itulah perkara yang paling penting. La ilaha illallah. Semayang, puasa, zakat, haji, amal ni jadi baik bila la ilaha illallah betul. Dia takkan jadi baik amal tu bila la ilaha illallah tu tak betul. Sebab itu ditanya iman di kubur, ditanya amal di mahsyar. Jadi kalau baik kubur tu, tentulah mudah amal di mahsyar kan. Jadi amal kita tu nampak baik, tapi kalau iman kita lemah, syirik, dia tak baik. Itu kita, banyak orang dia tak faham. Jadi dia banyak beramal. Macam Abang Yazid, banyak beramal. Macam-macam doa dia hafal. Itu, ini. Tapi kalau dia tak betulkan iman dia, yakin dia, amal tu semua jadi api dia. Jadi untuk iman, untuk amal ni baik, iman kena betul. Itulah perkara pertama sepatutnya. Tapi hari ni orang tak ada cakap iman, amal aja. Cakap iman tak ada, usaha tak iman lagi tak ada lah. Dia tak ingat ini berkait tau. Amal. Jadi dia banyak amal lah. Buat amal ni, hari ni amal ini, hari ni kena puasa, ini 10 Muharram. Kita tengok kat surau ada orang berbuka puasa.
Dia ingat beramal je bagus tak? Dia kena beramal yang bagus. Untuk beramal yang bagus, kena ada iman betul. Kenapa kena ada iman betul? Sebab iman tu nama lain bagi ikhlas. Ikhlas nama lain bagi iman kan? Qul huwallahu ahad. Surah Ikhlas. Surah iman lah tu. Qul huwallahu ahad. Surah Ikhlas nama. Ikhlas kan? Surah tu nama. Iman tu 1/3 nilainya daripada Quran. Kalau dibaca 3 kali, macam baca surah Quran. Iman tu. Jadi iman Rasyidi macam ni. Beramal dah banyak lah. Daripada umur dulu dah ikut tabligh sampai ke ni, dia semua semayang kat masjid. Kan? Tak ada dia semayang kat rumah sejak dia kenal tabligh. Tapi boleh diterima tak tu? Itu tak bergantung dengan dia banyak buat. Dia buat betul tak? Dalam semua tu berapa yang betul? Nah, begitu juga solat ni, satu ikhlas, satu khusyuk. Dia bukan sama tu. Salat dia ada ikhlas, dia ada khusyuk, dia ada cara. Cara kena Nabi punya cara. Kena ikhlas buat untuk suka ke Allah. Khusyuk ingat Allah. Itu dia. Quran dia semayang ni dia tambah lebih sikit. Yang mana khusyuk ni tak ada dalam beri zakat, tak ada. Dalam puasa tak ada. Tak ada disebut puasa ni kena khusyuk. Ada. Tapi kena puasa kena ikhlas ada. Cara puasa kena betul. Ada. Perkara yang membatalkan puasa tak boleh buat. Itu cara. Jadi bila kita iman kuat, kita dapat buat cara yang betul. Dan kita dapat buat dengan ikhlas. Itu sebab amal tu diterima. Ya, tapi solat tu nak diterima, dia kena khusyuk lagi. Wow. Maknanya dalam solat tu, makna khusyuk ingat Allah lah. Ingat Allah. Jadi tiap kali selepas sembahyang, kadang-kadang saya tanya Hanzalah, khusyuk tak? Tak. Tanya lagi, khusyuk tak? Tak. Lepas tu saya tanya dia, apa yang kau ingat? Aku ingat motor tu. Yang satu waktu lain tu saya tak tanya pula. Semalam saya tanya, dia ingat motor. Rasyidi khusyuk tak? Tak. Apa dia ingat subuh tadi? Semayang tadi. Masa kau semayang, kau semayang subuh tadi kau khusyuk. Apa kau ingat? Mana kalau kita tak khusyuk, kita ada ingat lain selain Allah. Saya nak tanya tu, apa yang kamu ingat? Apa dia Rasyidi? Takkan tak ingat pula? Sini? Dah tak ingat apa yang dia ingat. Sama apa yang kau ingat? Kau khusyuk semayang tadi. Kalau kau tak khusyuk, apa yang kau ingat? Hari ni nak buat apa? Nak masak apa? Kau mengiling kepala, kata dia cakap. Kau? Hanzalah, kau ingat apa tadi? Tadi mengantuk. Mengantuk. Saya tak khusyuk. Jadi susah nak dapat khusyuk semayang ni. Dan ia berkait dengan iman juga. Dia tak berkait dengan banyak semayang. Satu orang semayang. Bukan makna dia khusyuk. Asyik bersemayang, sunat, semayang, wuduk, pura-pura khusyuk aja. Sufian? Jadi masa saya khidmat di Nizamuddin dulu, saya semayang, saya perlahan, saya ingatkan semua mana-mana dia. Berdiri lama saya ni. Tapi khusyuk saya tu masa tu je lah. Bila saya datang khidmat di Nizamuddin, dia hilang. Sebab masa Nizamuddin tu saya ingat saya dosa pun kurang, duduk dalam aja kan. Saya duduk je. Saya dapat lah. Saya ingat sebab saya usahakan untuk ingat. Tapi waktu tu saya panjang lama saya semayang sunat tu. Tapi lepas habis iman tu tak boleh semayang macam tu. Sunat aja dekat 10 minit, 15 minit mana ada. Jadi kita hilang khusyuk. Ada.
Tapi sekarang tak ada macam tu. Kita semayang 2 minit pun khusyuk, semayang 4 minit pun khusyuk, semayang 20 minit pun khusyuk. Khusyuk tu maknanya ingat Allah. Semua yang kita baca tu, kita tahu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bila kita baca tu, kita tahu, kita cakap ke Allah, pada kamu aku taat, pada kamu aku minta. Ada ingat? Yazid, ada ingat? Tak ingat. Sebab itu namanya tak khusyuk. Jadi, bila kita cakap Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih dan berpeliharaan. Malik Yaumiddin, yang memerintah hari kemudian. Ada ingat tu Sufyan? Tak ingat. Itu makna tak khusyuk. Bukan nak fikir lama pun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pada kamu aku taat, pada kamu aku minta. Ihdinas siratal mustaqim, bagi aku petunjuk jalan lurus. Jalan apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan mereka yang kau beri nikmat. Itu mesti ingat tu. Kamu minta, ingat tak ada. Maknanya kamu mengigau lah. Lepas tu, jalan mereka yang kau beri nikmat. Dan bukan jalan mereka yang kau murkai. Yang kau murkai itu apa? Orang-orang kafir, musyrikin, munafikin. Dan jalan mereka yang sesat, orang Islam yang mengucap kalimah tak ikut sunnah Nabi. Jalan mereka yang kau rahmati ni jalan Nabi, Nabi-Nabi. Terutama kita jalan Muhammad SAW. Tak ada jalan lain lah. Tak ada jalan Siddiqin, Syuhada pun tak ada. Berilah kami jalan yang lurus, jalan mereka yang kau beri nikmat. Yang diberi nikmat itu Nabi-Nabi. Termasuklah kita ni Nabi Muhammad SAW. Ikut tak kita Nabi Muhammad? Jadi orang Islam yang tak ikut Nabi Muhammad, namanya orang yang sesat. Orang yang langsung tak mau beriman kepada Allah, tak mau mengucap kalimah, atau kalimahnya tak diterima. Orang musyrikin, orang tak mengucap kalimah. Munafikin, mengucap kalimah tidak diterima. Itu orang yang Allah murkai. Ada dengar tafsir daripada orang lain? Yazid, dah berapa zaman dah Quran ni turun tau. Baru sekarang dengar tafsir ni kan? Baru sekarang kan? Apa tanda dia? Maknanya sebelum ni orang tak faham. Fatihah dia tak faham. Dan dibaca banyak kali. Boleh buat dia orang faham. Yazid? Baca banyak kali tak boleh buat faham. Berterusan tak faham. Berapa banyak semayang kamu dah buat? Berapa banyak Fatihah kamu dah baca? Berapa banyak Fatihah yang kamu faham dan kamu ingat dalam semayang? Ada ingat? Tak ada ingat. Itu namanya tak khusyuk tau. Bukan ingat. Jadi bila tak ingat itu, ingat lain lah. Apa nak masak, apa nak makan, siapa curi duit saya tadi, kemana nak pergi lepas ni, bini saya tadi panggil saya lepas ni nak pergi jumpa dia. Jalan lain lah. Saya dulu kat Tokyo, masa dia kat Tokyo, dia tinggal balik. Dulu saya dah pergi Amerika, tinggal balik. Padahal buat apa nak ingat? Tapi walaupun semua tu dia ingat. Kerana syaitan dia tu, setiap orang ada syaitan. Syaitan dia tu berkuasa kuat kat dia, mengalihkan ingatan dia daripada apa yang dia baca kepada semua yang lain. Yazid ingat apa semayang tadi? Cakaplah betul. Tak ingat apa yang saya ingat. Memang ada ingat benda lain lah. Ada ingat benda lain. Tapi lepas itu pun lepas habis ni dah tak ingat dah. Syaitan dah tak ada dah. Tak ingat. Tak ingat. Jadi tuan yang mulia, ini semua ada kaitan dengan iman. Sebab itu makin iman kuat, makin amal tu bagus. Ini orang lupa nak usaha taiman. Hari ni lupa usaha taiman. Ustaz lupa nak usaha taiman. Maulana lupa nak usaha taiman. Orang biasa lupa taiman. Termasuk semua sekali. Tak ada cakap pun bab ni. Jauh sekali nak tunjuk cara.
Jauh sekali nak buat. Mana boleh tuan. Jadi hari ni jadilah kita orang yang rupa agama. Tak rupa. Nampak berjanggut macam CD kan. CD kalau kita tengok rupa dia. Bukan halim, mana orang ada agama lah. Tengok-tengok jadi imam dah tak boleh baca Quran dengan betul. Yalah. Panggil ustaz. Jadi itu kat dunia je. Tapi kita tak boleh tipu Allah. Boleh? Boleh. Sebab itulah tuan yang mula. Kita kena buat usaha pertama iman. Hari-hari mau usaha iman. Bukan usaha iman. Saya dah kuat iman, sekarang saya nak berhenti. Nak buat amal pula. Dia bukan macam tu. Usaha iman ni tak boleh berhenti. Usaha amal pun tak boleh berhenti. Kita dengar terapi tu tak boleh berhenti. Dia membetulkan fikiran kita. Dia bukan dah berhenti, saya dah bagus dah. Berhenti. Dia bukan macam tu. Dia kena terus buat. Macam gas ni cakap kalimah dengan izin Allah untuk betulkan iman kita tak boleh berhenti tuan. Saya dah okey dah iman dia sekarang. Mana boleh berhenti? Ada Allah perintah macam tu. Sebab itu Allah berkata innallazina qalu rabbunallah summastaqamu. Jadi amal-amal ni semua kena istiqamah, tidak hancur habis. Cuba 3-4 hari tak gas. Buatlah. Tentulah putus semua. Jadi sebab itu nak naik ni iman ni senang susah. Nak turun cuba Hanzalah hari ni cuti Hanzalah. Nak? Habislah semua zoom turun. Kita tak boleh berhenti cuti dari taat perintah yang fardu. Melainkan mati. Itu dia orang tak suka nak dengar bila saya cakap macam tu. Gas buat hari-hari cuti mati saja. Tak ada orang sebut tu kat dunia. Ustaz-ustaz lain tak ada. Sebab dia ada makna kat situ. Tak boleh berhenti. Walau kita letih, walau kita tua, walau kita sakit, walau COVID semua hari ni, kita tak boleh berhenti gas. Tapi hari ni di dunia semua orang berhenti gas melainkan yang belajar dengan saya ni. Cuti mati saja. Yang tak belajar dengan saya, cuti. Tak gas. Sebab tak dalam gas, saya dah bagi tahu macam nak gas masa COVID ni. Saya bagi tahu masa COVID ni kita tak boleh cakap kat orang. Kita tak boleh panggil orang. Tak boleh ketuk pintu. Kita cakap dengan Allah je, setiap pintu. Iaitu kita doa. Dia orang cakap kenapa gas? Saya tak ada cakap dengan orang. Saya berjalan je nak cakap dengan Allah. Apa hal kamu marah saya berjalan tak? Saya 2 orang. Jadi gas boleh buat. Walau waktu COVID ni, gas boleh buat. Waktu sakit, boleh buat. Jadi kita hari-hari mau. Tak boleh cuti. Gas macam saya ajar ni. Bukan gas sendirilah. Jual aiskrim tak mau. Gas jual khabar tak mau. Gas cakap kalimah ni. Dan kalau tak ada, doa. Jadi hari ni cakap ke orang tak payahlah. Cakap ke Allah. Oi, hari ni kata Allah, jangan selalu cakap ke orang lupa aku. Hari ni hari-hari cakap ke aku. Bukan hari-hari. Tiap rumah cakap ke aku. Suka tak Allah? Allah suka. Lebih-lebih lagi kalau kita cakap tu sampai kat dia. Bila dia sampai kat dia, bila ikhlas lah. Kalau cakap kat dia tak ikhlas, sebab iman lemah, tak naik lah dia. Kat telinga je, tak naik-naik. Kat kepala tak naik. Jadi antara semua gas yang Allah dengar, seorang punya gas Allah dengar. Lain semua tak ada, tapi kena buat gas juga. Yang Allah dengar tu, saya punya. Macam Bilal radhiyallahu anhu, dia azan dia dengar. Orang lain tak dengar. Bila orang lain Nabi suruh buat azan, Allah beritahu kepada malaikat, suruh beritahu Nabi, Allah tak dengar azan hari ni. Okey, gas.